Di sini kalau diperhatikan, okey, pada suhu 80, okey, pada suhu 80, okey, dalam keadaan cecair. Okey, pada masa ke 8 minit, okey, dia kosongkan yang bahagian suhu. So di sini boleh diperhatikan, okey, sepatutnya suhu di sini ialah 100 degree Celsius. Okay, ini untuk soalan yang seterusnya nanti. Okay, kat sini boleh nampak dulu dia punya bacaan suhu. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama, A. Okey, apakah hubungan antara masa dan suhu? Okey, so semakin meningkat masa, semakin meningkat suhu jirim. Okey, ini dia punya jawapan. Okey, dapat 1 markah. Okey, jika tak ada perkataan jirim pun dikira betul lah. Sebab kat sini dia hanya tanya antara masa dan suhu. So, jika dituliskan semakin meningkat masa, semakin meningkat suhu pun dapat 1 markah. Okey, boleh belajar? Terus tandakan jawapan kita bincang pada hari ini dan terus tandakan jawapan. Okey. Boleh respon? Tak ada masalah untuk A. Ada soalan nak tanya tak? Ada jawapan lain selain daripada yang cikgu paparkan? Saja? Tak ada? Okay, kita pergi pada... Tak ada. Okey, yang ni graf. Okey, lukiskan saja ikut plotkan pada data tersebut. Cuma yang pada 8, pada masa minit ke-8, suhu ialah 100 boleh diperhatikan. Okey, 100. So, awak lukis pakai pembaris. Okey, pakai pembaris. Sambungkan semua titik. Dan pada suhu, pada minit ke-8 dan 9, suhunya ialah 100. Okey, boleh belajar Okay, tengok pada seterusnya. Guna pembaris untuk graf ni lukis pakai pembaris. Okey, guna pensel dan pembaris. Okey. Okey, yang ni yang tadi. Okey, nyatakan suhu pada minit ke-8. So kita tengok dia punya kadaran tadi. Suhunya adalah 100 degree Celsius. Okey, proses jika air menjadi steam. Okey, steam ialah wap air atau gas. So di sini ialah pendidihan. Ini dapat lagi 1 markah. Okay, saya pergi seterusnya pelajar. Jika ada masalah boleh maklumkan pada cikgu. Okey, yang ini ialah soalan nombor 2. Okay, berkaitan dengan topik tingkatan 4 Topik tingkatan 4. Itu berkaitan dengan kamera lubang jarum. Okay, di mana ada satu objek yang ketinggian dia ialah 8 cm. Ketinggian asal dia 8 cm. Okey, dia letakkan jarak daripada pinhole kamera. Okey, ini jarak daripada sini ke objek ialah 10 cm. Okey, 10 cm. Dia letakkan jarak macam tu. Okey. So, dekat sini, eksperimen ini diulang. Okey, dengan meletakkan jarak makin lama makin bertambah sebanyak 5. Mula-mula kita letakkan jarak objek daripada pinhole kamera ialah 10. Next kita letak 15. Makin ke belakang lah, makin ke belakang sebanyak 5 cm. Okay, apa yang berlaku jika kita tambah dia punya jarak objek daripada kamera lubang jarum, ketinggian imej yang terbentuk akan semakin berkurang. Okay, last kali ialah 3.5 ketinggian imej. So di sini cikgu lukiskan macam mana nak untuk soalan seterusnya. Ada pelajar yang masuk sekejap. Cikgu keluar dulu. Okay, Hasni. Okay, siapa Hasni? Okay, nanti bagi tahu cikgu. Okay, siapa Hasni Okay, kita sambung. Ada pelajar masuk tadi Okey. Kita tengok yang ni ialah lukisan daripada objek. Okay, awak sambungkan pergi ke tengah lubang ni lubang jarum ni. Pinhole kamera tadi tu. Okey, and then mesti ada anak panah kat sini. Okey, belajar mesti ada anak panah di sini.
Okey, di sini mesti ada anak panah. Kan, dan at the end dekat belakang tu lukiskan dia punya image. Image-nya macam ni lah. Image-nya. Okey. Boleh belajar? Ini untuk soalan berikut nanti. Saya tunjukkan dulu cara nak lukiskan. Okey, dua-dua mesti ada anak panah. Nampak tak ni? Ada anak panah. Okey. Boleh lukiskan tak ada masalah. Boleh respon pelajar? Nak respon apa-apa boleh tanya cikgu ke apa, boleh tanya. Boleh? Okey. Cikgu teruskan. Boleh lukis kalau cepat kalau cepat sangat boleh maklumkan pada cikgu. Cikgu slowkan sikit. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Yang ni yang tadilah A tadi. Okey. A tadi dah lukiskan, so dapat 2 markah. Okey, hipotesis. Kita lihat balik kepada soalan tadi. Okey, cuba perhatikan ada jadual. Ni ada jadual yang diberikan. So bila dapat jadual macam ni, bahagian atas ni ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Bawah biasanya ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. So bila pergi kepada soalan pemboleh ubah, jawapan awak boleh refer kepada jadual. Ambil daripada data ni yang diberikan dalam jadual. So jawapan awak untuk hipotesis kita lihat, pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah jarak objek dari kamera lubang jarum. Ini ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Direction dia ialah semakin jauh. Semakin jauh pemboleh ubah yang dimanipulasi, iaitu jarak objek dari kamera lubang jarum, semakin berkurang ketinggian imej. Ketinggian imej ni ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. So terima ialah semakin kecil atau semakin berkurang. So dapat 1 markah. Mesti pemboleh ubah manipulasi dulu, diikuti dengan yang bergerak balas. Next. Pemboleh ubah manipulasi tadi dah tunjuk daripada jadual. Hanya salin sahaja daripada jadual. Ada tak pelajar yang tulis saiz imej? Ada tak? Ada tak pelajar yang tulis pemboleh ubah yang bergerak balas ialah saiz imej? Boleh respon? Ada tak pelajar yang menggunakan pemboleh ubah bergerak balas ialah saiz imej? Tak ada. So ikut pada jadual pelajar, kita ambil ketinggian imej. Jika tiada dalam jadual, mungkin diterima ialah saiz imej lah. Sebab tidak diberikan jadual. Tapi biasanya diberikan jadual, kita follow dalam jadual. Seterusnya nombor 3. Ini ialah topik berkaitan dengan penggumpalan getah. Atau dalam bahasa Inggerisnya ialah coagulation of latex atau latex coagulation. So untuk getah bergumpal, syarat dia kita mesti ada satu bahan kimia X. Bahan kimia X biasanya mestilah berasid. Yang berasid. Untuk bagi dia bergumpal, kita mesti tambahkan susu getah dengan asid. Biasa asid lemah lah. Barulah getah bergumpal. Kalau kita nak bagi getah tu tidak bergumpal, sebaliknya kita mesti tambahkan dengan base atau alkali. So kat sini dia nak contoh bahan kimia X. Apa? So jawapan dia ialah asid metanoik ataupun cuka. Kat sini kan dia tulis bahan kimia tau. So sebenarnya jawapan yang lebih tepat ialah asid metanoik. Dapat 1 markah. Apa ciri getah bergumpal? Apa ciri getah yang bergumpal? Cirinya ialah berasal dari benda bukan hidup. Ini ciri dia lah. Berasal dari benda bukan hidup. Setakat ni ada masalah pelajar. Kita baru dekat soalan nombor 3. Ada soalan nak tanya? Tak ada Saya harap pelajar boleh terus tandakan atau terus buat pembetulan jika jawapan pelajar tidak sama dengan jawapan yang cikgu bincangkan. Seterusnya kita pergi kepada C.
Okey. Tadi cikgu bagi tahu kita tak nak bagi dia bergumpal. Tak nak bagi dia bergumpal, nak menghalang daripada bergumpal, masukkan alkali iaitu amonia. Okey, larutan amonia. Aku dapat 1 markah. Okey, next soalan. Okey, ini ialah getah asli yang ditambahkan dengan sulfur. Okey, yang ini pergi kepada topik untuk pemvulkanan getah. So, nama proses R ialah pemvulkanan. Apakah nama getah Z? Getah Z ialah getah terbukan. Dapat lagi 1 markah. Okey, jika dilukiskan susunan, ingat lagi tak susunan untuk lukiskan getah yang terbukan. Okey, biasanya kita lukiskan, okey, buat 3 rantai karbon yang panjang ni getah lah. Okey, ni getah. And then kita boleh crosskan link. Ada S iaitu sulfur. Dia ada cross link. Okey, di sini ada cross link lah. Okey, itu sulfur. Ni ialah lukisan structure untuk getah terbukan. Okey, boleh buat banyak layer dan lebih panjang daripada ni lah. Panjang boleh lukiskan. Okey, kita nak revision balik. Okey, bagaimanakah structure getah terbukan di mana ada rantaian crosslink rantai crosslink iaitu ada sulfur. Okey, menyebabkan getah terbukan lagi kuat berbanding getah asli. Okey, next kita tengok pada soalan nombor 4. Setakat ni ada masalah tak? Boleh respon pada cikgu, Raja? Boleh respon? Andreas? Okey? Tak ada. Okey, kita tengok pada soalan nombor 4. Okey, inilah eksperimen keperluan nutrien terhadap pertumbuhan tumbuhan. Okey, ada pokok di sini. So, gambar rajah yang pertama kita ada culture lengkap. Okey, awak tolong highlightkan yang mana sama, yang mana tak sama dalam ni. Yang ni pula ialah culture tanpa nitrogen. Okey, untuk yang larutan yang ada culture lengkap, okey, bila kita tengok pertumbuhan daunnya ialah yang pertama warna dia hijau dan saiz daun tu besar. Okey, untuk gambar rajah kedua ni pula, jika kita guna larutan culture tanpa nitrogen, okey, daun akan jadi warna kuning dan saiznya adalah lebih kecil. Okey, selepas 4 minggu Okey, so kat sini apa boleh ubah yang dimanipulasi ialah boleh tulis sama ada kehadiran nitrogen atau larutan culture lengkap dan larutan culture tanpa nitrogen. Okey, digalakkan tulis yang ini ataupun kehadiran nitrogen pun bolehlah. Kita kalau tak tahu tulis boleh ambil daripada gambar rajah tadi. Ada 2 yang berbeza iaitu larutan culture lengkap dan larutan culture tanpa nitrogen. Okey, dapat 1 markah. Yang bergerak balas, kita tengok tadi dia bagi yang daun tadi tu warna dengan saiz daun. So, jawapan awak boleh tulis warna daun atau saiz daun selepas berapa minggu? Boleh respon sikit. Berapa minggu dalam soalan tadi, pelajar? Berapa minggu dalam soalan tadi? Selepas berapa minggu? Boleh sesiapa respon? Pelajar? Boleh respon ada berapa minggu eksperimen tadi? Kita tengok balik eksperimen tadi kan? Ini tadi kita cek balik. Ni selepas 4 minggu. So jawapan awak mungkin boleh tulis warna atau saiz daun ataupun warna daun atau saiz daun selepas 4 minggu. Atau jawapan lain diterima ialah pertumbuhan daun. Okey, pertumbuhan daun. Okey, nak paling senang kita ambil saiz daun lah. Saiz daun. Memang jelas nampak. Okey, so dapat lagi 1 markah. Okey, seterusnya kita teruskan untuk yang B. Okey, pemerhatian pada rajah 4. Okey, untuk rajah 4, kalau tadi bergerak balas, awak tulis saiz daun kan? Okey, saiz daun memang boleh nampak kan? Boleh nampak jelas dalam gambar. Saiz daun besar dan kecil. So, tulislah saiz daun. So, saiz daun pada larutan culture lengkap,
Sebab dalam rajah 4 ni ada dua gambar rajah berbeza tetapi dia tak labelkan 4.1 dan 4.2. So kat sini kena bagi tahulah pada larutan kaca lengkap. Okey, satu lebih besar berbanding saiz daun pada larutan kaca tanpa nitrogen. Okey, mesti tulis perbandingan lah sebab ada dua kat situ kan. Gambar rajah tu ada dua. So dapat 1 markah. Okey, inference. Okey, yang inference ni ialah sebab kenapa saiz daun kita ambil yang lebih besar. Kenapa yang kaca lengkap tu lebih besar? Kita ambil satu kan. So kat sini jawapan dia kita tulis balik pemerhatian iaitu saiz daun pada larutan kaca lengkap adalah lebih besar. Ini adalah observation. Okey. Sebabkan apa? Okey, ini adalah reason ataupun sebab. Sebab dia atau reason. Kenapa saiz daun yang pada kaca lengkap tu lebih besar? Jawapan dia kerana kehadiran nitrogen. Okay, bila kaca lengkap maknanya ada nitrogen dalam tu. Okay, boleh belajar? Okay, tuliskan jawapan lengkap dia. Salin balik pemerhatian. Kita ambil yang saiz daun yang mana yang lebih besar tu. Ini bagi tahu kenapa. Okay, sebab adanya kehadiran nitrogen. Okay, C. Okay, kenapa kelalangkun pada permulaan eksperimen tadi tu, yang satu kaca lengkap, yang satu lagi kaca tanpa nitrogen tu, dua-dua tu kita balut dengan kertas hitam. Kenapa belajar? Kenapa nak kena balut dengan kertas hitam? Okay, untuk menghalang pertumbuhan alga. Okay, kita tak nak bagi ada alga dalam kelalangkun. Okay. Pertumbuhan alga boleh membantukan proses fotosintesis di mana bila alga menyelaputi lapisan air dalam tu, larutan dalam tu, so dia tutup. So cahaya tak boleh masuk. Cahaya matahari tidak boleh masuk. Saya teruskan ya. Boleh tak setakat ni? Kita pergi pada soalan nombor 5. Yang ni cuba tengok. Kita ada art. Ni dekat awak punya leher. Apa nama kelenjar art? Jawapan dia ialah kelenjar thyroid. Dapat 1 markah. Ejaan mesti betul dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kedua-dua ini dalam bahasa Melayu. Mesti ejaannya betul. Baru dapat markah. Seterusnya. Jika kelenjar art. Kelenjar art tadi apa? Thyroid tadi tu. Kelenjar thyroid kurang hormon. Kurang hormon. Merembeskan kurang hormon maknanya hormon yang dikeluarkan adalah less atau kurang daripada yang normal. Apa yang boleh berlaku? Satu, boleh menyebabkan kadar metabolisme rendah. Jawapan awak adalah salah satu ni. Jawapan kedua, nak senang awak hafal ialah goiter. Goiter, kita lihat apa itu goiter. Ini adalah gambar rajah. Ini ialah normal thyroid untuk manusia normal yang tiada masalah thyroid ataupun thyroid dia merembeskan hormon yang biasa atau normal. Ini pula ialah gambar rajah di mana pesakit goiter di mana kelenjar thyroid tadi tu tidak merembeskan hormon yang mencukupi. So apa yang berlaku kita boleh perhatikan. Dia membengkak. Membengkak dan menyebabkan macam inilah contohlah. Pesakit goiter. Pesakit goiter di mana kelenjar thyroidnya kurang merembeskan hormon tersebut. Boleh belajar? Ini boleh diatasi dengan melakukan pembedahan lah. Pembedahan. Kita tengok pada apakah kelenjar S. Kelenjar S ialah testis. Yang ini dia nak fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. Before that, apakah nama hormon yang dirembeskan oleh testis, pelajar? Boleh sesiapa respon? Pelajar? Apa hormon yang dirembeskan oleh testis? Saya nak pelajar respon. Senyap je ni. Pelajar? Apa
Apa nama hormon yang dirembeskan oleh testis? Boleh sesiapa respon? Ain, ada tak Ain? Pulizon ada kan? Apa nama hormon yang dirembeskan ataupun dikeluarkan oleh testis? Ni macam revision balik ni. Lebih kurang nama macam testis. Okey, apa nama dia? Andres lah, Andres. Tak dengar? Test? Apa? Apa nama hormon tu? Soalan tak tanya tapi saya tanya awak. Okey, apa nama hormon tu? Test? Test apa? Andreas? Testosteron. 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 Tolong catat. Ni sambil-sambil tu kita revision. Testosteron. Okey, ejaan mesti betul. Testosteron. Okey. So ini ialah hormon yang dirembeskan oleh testis. Dia nak fungsi. Fungsi testosteron ni. Apa fungsi testosteron, hormon ni? So tak lain tak bukan, jawapan dia ialah merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Tolong hafal jawapan ini pelajar. Sebab ini jawapan dia sepatutnya. Atau mengawal perkembangan ciri seks sekunder lelaki. So dapat 1 markah. Okay, ada jawapan lain tak? So pelajar tolong yang ni dia punya jawapan yang tepat. Okey, apakah fungsi hormon testosteron? Okey, yang dikeluarkan oleh testis lah. Okey, yang dikeluarkan oleh testis. Okey, jika ada jawapan lain boleh maklumkan pada cikgu. Dia sama ada mengawal perkembangan ataupun merangsang perkembangan ciri seks sekunder. Okay, atau jawapan lain ialah mengawal perkembangan organ seks lelaki. Itu jawapan dia lah. Okey, seterusnya kita lihat pada gambar rajah B. Okey, soalan B, diagram 5.2. Okey, ada satu individu Y ni dia kedil. Satu lagi individu X dia terlampau tinggi. Okey, berdasarkan sistem endokrin, apakah yang menyebabkan individu X tu ketinggiannya luar biasa? Sangat tinggi So, jawapan dia ialah hormon pembesaran yang berlebihan. Okey, bila berlebihan, dia akan menjadi pertumbuhan dia tu lebih besar, lebih tinggi lah berbanding dengan yang normal. Kelenjar endokrin yang terlibat ialah kelenjar pituitary. Pituitary, ejaan mesti betul. Kita dapat 1 lagi markah. Okey, boleh belajar? Okey, saya teruskan. Kita pergi kepada soalan berikutnya ialah nombor 6. Ada soalan boleh maklumkan pada cikgu ya, Raja. Jika ada sebarang masalah, mohon bagi tahu cikgu. Okey, kita ada gambar rajah nombor 6 ni, mikroorganisma W, X dan juga Y. Dia nak nyatakan kelas. Apa kategori setiap mikroorganisma dalam gambar. Bila nampak je W ni awak boleh tahulah. Ini ialah bulat. X ialah, apa nama X? Apa nama X? Nama dia. Apa nama X? Ni apa ni? Paramecium ke ameba ni? Saja. X apa? Y apa? Y ialah kategori kelas agar. Kan? Kena tahu nama untuk X. X apa? Adakah ameba ataupun paramecium? Boleh respon? Saja. Ameba ke paramecium untuk X? Ke apa dia? Tak ada orang respon tu. Okay, ini ialah paramecium. Nama dia paramecium. So, kategori kelas terbalik Sekejap. Dalam soalan W, X, Y ke X, Y, Z? Masalah ni. Tu tak belajar. So ini ialah X. Okay, betul kan? X. Okay, ini ialah Y. Dan ini ialah Z. Okay, betul kan? Dekat dalam awak punya kertas soalan. So betul kan belajar? So di sini X ialah gambar pertama iaitu kulat. Okay, Y ialah protozoa iaitu nama dia ialah paramecium. Dan Z ialah alga. Okey, Z ialah alga. Okey, apa nama alga Z pelajar?
Apa contoh? Apa nama alga untuk Z? Tak ada orang respon. Okey, cikgu nak awak cari nanti Cari nanti apakah nama untuk Z. Contoh alga Z tu apa? Kalau ikutkan sini ialah Spirogyra. Okey, Spirogyra. Okey, alga iaitu Spirogyra. Berbentuk Spirogyra Nama dia ialah Spirogyra sepatutnya. Okey, Spirogyra. Tu alga. Okey, betulkan yang pelajar dekat kertas soalan ini ialah X. Okay, soalan dia salah sikit lah. X, Y, Z bukannya W, X, Y. Okey, tu dapat 3 markah. Okay, next. Okay, pembiakan Essex. Okay, pembiakan Essex. So di sini of course jawapan dia ialah pembentukan spora iaitu mukul lah, kulat. Okay, daripada kulat. Okay, yang mana, apa nama ejen yang membawa penyakit? Yang bawa penyakit, contoh ejen yang bawa penyakit ialah lalat, nyamuk. Okay, semua tu ejen yang bawa penyakit. So kat sini kita namakan ejen tersebut ialah sebagai vektor. Ini nama khas dia lah. Yang contoh saya bagi tahu tadi ialah contoh vektor. Ya, contoh vektor kita ada lalat, kita ada nyamuk. Okey. Satu contoh penyakit sebabkan oleh kulat. Ni kulat kita tahu ada 2 jenis penyakit. Satu panau, yang kedua kurap. Okey, apa beza panau dengan kurap? Kita tengok pada gambar rajah. Okey, ni cikgu tunjukkan gambar. Panau ni dia nampak tompok-tompok berwarna putih. Kurap pula warnanya tompok warna merah. Okey, tolong bezakan. Ni kurap, ni panau. Okey, di sini juga cikgu ada tunjukkan gambar penyakit kulit lain iaitu kudis buta. Okey, kudis buta. Kudis buta bukan disebabkan oleh kulat. Okey. Dan kita ada eczema. Okey, penyakit kulit biasanya yang dialami oleh bayi lah. Disebabkan alergik ke apa? Alergik pada kulit. So, eczema. Okey, boleh bezakan pelajar? Penyakit-penyakit disebabkan oleh kulat dan juga yang lain lah. Penyakit kulit lain yang bukan disebabkan oleh kulat. Okey, ada soalan nak tanya setakat ni? Boleh respon cikgu? Wei Hong dah masuk ke? Wei Hong dah masuk ke? Wei Hong dah masuk tak? Saja? Boleh respon tak? Wei Hong dah masuk? Wei Hong dengan Michelle dah masuk Cikgu tengah paparkan slide, so cikgu tak boleh keluar dulu. Boleh tak sesiapa respon? Andreas ke memang belajar? Boleh respon? Cikgu masih berada bersama pelajar tak? Andreas, boleh respon? Pelajar? Adakah cikgu sudah tiada bersama? Ada, saya ada. Ada, okey. Senyap je kan? Responlah sikit. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada? Tak ada Okey, so ingat yang panau tadi tompok putih, kurap tadi tompok warna merah. Okey, kita lihat pada soalan nombor 7. Okey, yang ini kita ada lemon, buah lemon dan juga buah apple. Okey, di mana kedua-dua buah ni boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, untuk lemon, bacaan voltmeter adalah lebih tinggi. Okey, kita tengok dekat sini ni 1. Okey, ini 2. Okey. So di sini 1 awak bahagilah dengan 5. Bahagi dengan 5, so awak akan dapat setiap smaller scale dia ialah 0.2. Kan, 0.2 lah. So ini ialah pada yang ketiga. So 0.2, 0.4, 0.6. 0.6. Untuk apple pula ialah 0.2. So kita dapat 2 markah. Okay. Okay, inference daripada
eksperimen ini. So kat sini boleh terus tulis lemon dan apple boleh mengkonduksikan arus elektrik. Kedua-dua ada bacaan voltmeter. So kita boleh kata kenapa ada bacaan voltmeter? Kerana kedua-dua buah tersebut boleh mengalirkan arus elektrik ataupun boleh mengkonduksikan. Kita sebut mengkonduksikan arus elektrik. So dapat 1 markah. Okey, boleh belajar? Boleh? Setakat ni boleh Okey, cikgu teruskan. Jika cepat boleh maklumkan pada cikgu. Jika ada masalah maklumkan pada cikgu. Kita pergi kepada soalan nombor 7 lagi. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi jenis buah. Okey, yang bergerak balas. Macam yang pernah cikgu bagi tahu sebelum ni, dalam struktur pemboleh ubah bergerak balas, tulis yang diperhatikan. So ada 2 jawapan. Bacaan voltmeter ataupun pesongan jarum voltmeter. Okey, tidak digalakkan untuk tulis kekonduksian elektrik. Okey, kenapa? Sebab kekonduksian elektrik tadi kita dah guna dalam inference. So, untuk bergerak balas, tulis apa yang awak nampak. What you observe. Okey, WO iaitu apa yang awak nampak. Okey, selepas eksperimen. Okey, dalam gambar rajah dan sebagainya lah boleh lihat. Kalau emitter, tulis bacaan emitter lah. Kalau voltmeter, tulis bacaan voltmeter. Okey, lihat apa yang dapat diperhatikan selepas eksperimen dan then masukkan ke dalam pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, D. Apa yang berlaku pada jarum voltmeter jika kita guna tomato? Tomato. So, jawapan dia sama. Jarum voltmeter akan terpesong juga. Okey, kerana tomato ialah buah yang boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey, tomato pun ialah buah yang boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okay, ada soalan tak nak tanya belajar setakat ni? Okey, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada kalau dia tanya ramalkan, predict bacaan voltmeter untuk tomato. Macam mana tu? Untuk tomato, adakah dia lebih rendah atau lebih tinggi berbanding lemon dan juga apple? Boleh ramalkan tak agak-agaknya? Belajar. Boleh respon tak? Agak-agaknya dia ni lebih rendah, bacaan voltmeter dia adalah lebih rendah atau lebih tinggi berbanding lemon dan juga apple? Belajar. Boleh respon? Lebih rendah. Pandai. Okey, lebih rendah lebih rendah sebab kandungannya dalamnya ialah lebih kurang berbanding dengan lemon dan juga apple. Okey, teruskan. Okay, nombor 8 carbon cycle. Ni diulang balik bab tingkatan 5. Okey, carbon cycle di mana kat sini kita ada karbon dioksida yang dibebaskan daripada pengguna, daripada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. So, apakah gas X, Y, Z? So, di sini bukan gas, dia tanya proses. Okey, dia nak proses X, Y, Z. So, X ialah fotosintesis, Y respirasi dan Z ialah pembakaran. Okey, soalan ni dia dah bagi pilihan jawapan. Hanya ambil dan masukkan ke dalam ruangan jawapan. Pilih. Okey, pilihan mesti betul lah. Okey, pilihan tu mesti tepat dan betul. Okey, boleh belajar ni tak ada masalah kan? Sebab fotosintesis daripada pokok. Kan? Respirasi daripada haiwan. Pembakaran tadi nampak ada dalam gambar rajah tadi ialah pembakaran membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Jika bilangan pengguna, apa jadi pada bilangan pengguna jika semua pengeluar mati? Pengeluar ni ialah daripada tumbuhan. Jika tak ada tumbuhan, apa jadi pada bilangan pengguna? So, bilangan pengguna berkurang lah. Kan? Bila pokok-pokok pengeluar ni ialah daripada basic daripada tumbuh-tumbuhan lah. Okey. Kalau pengeluar mati atau pengeluar tak ada, okey, apa jadi pada pengguna? Pengguna akan berkurang lah. Okey, seterusnya. Yang ni
hanya isi tempat kosong. Dia bagi pilihan jawapan. So di sini kita lihat ada hanya 2 tempat ruangan tetapi dia bagi 3 pilihan jawapan. So hanya pilih 2 sahaja. So yang pertama, okey, kita tengok yang pertama, pembalakan yang tidak terkawal mengurangkan populasi pengeluar. Pengeluar tadi daripada tumbuh-tumbuhan lah. Oleh itu, karbon dioksida dalam atmosfera akan meningkat. Okey, ni tak dekan tak dekan. Supposed to be meningkat sahaja. Increase ialah meningkat. So kekal tak guna. Yang ni dia tak guna. Yang lain kita guna dan masukkan. So mengurangkan dengan populasi atau kuantiti karbon dioksida meningkat. So dapat 2 markah. Okey, seterusnya, cikgu pergi terusnya. Ni ialah soalan berkaitan dengan gelombang. Kita ada gelombang. Kita belajar, diberikan frekuensi gelombang ialah 12 Hz. Dia dah bagi siap-siap dah. Frekuensi adalah 12 Hz. Dia nak awak kena pasti apakah P. Okey, apa P? Ni ialah ketinggian daripada titik pusat ni kosong. Okey, naik kepada puncak. Dan Q. Q ialah jarak daripada satu titik gelombang ke satu titik gelombang yang berkadar atau segala sekata. Kita lihat, yang pertama ialah amplitude. Dan Q ialah panjang gelombang. Simbol, ingat lagi tak simbol panjang gelombang ialah macam ni. Untuk amplitude, simbol dia ialah simbol apa untuk amplitude? A kan? Simbol dia A. Okey. Berapakah jarak gelombang? Untuk gambar rajah ni, jarak gelombang adalah daripada satu puncak ke satu puncak yang lain secara berkadar dan untuk satu set gelombang yang sama. Okey, kita lihat. Okey, jawapan dia ialah 10 cm. Okey, macam mana dapat 10 cm? Kita tengok start pada sini. Pergi ke satu set. Ni satu set yang lengkap. So 10 lah. 10. Okey, ni pun sama daripada sini ke sini. Okey, 10. Okey, boleh ambil daripada titik-titik ni ataupun daripada sini ke sini pun sama. Belajar. Jawapan dia ialah 10 cm. Okay, daripada puncak-puncak atau daripada satu set gelombang yang lengkap. Okey, dah beri 12 Hz dia punya frekuensi dia. F sama dengan 12. Okey, nanti ada pengiraan dekat soalan seterusnya. Kita lihat. Okey, jika kita tengok jika gelombang bunyi menghasilkan 500 Hz dan bergerak dengan hal laju 250. Okey, 500 Hz ni ialah frekuensi F. Okey, hal laju dia bagi 250. Dia nak awak kira panjang gelombang. Dia dah bagi formula dah kat sini ni. Ni dia nak kira yang ini. Dia dah bagi F, dia dah bagi V ataupun hal laju. So awak hanya masukkan dalam formula. Kita boleh tuliskan. So panjang gelombang sama dengan hal laju bahagi dengan frekuensi. Boleh tuliskan formula ni dulu sebelum awak kirakan panjang gelombang. So tulis yang ni yang pertama. Yang kedua tuliskan panjang gelombang sama dengan, masukkanlah. Hal laju tadi dia dah bagi dalam soalan 250 meter per second, meter per saat. Masukkan sekali dengan unit. Dan frekuensi dia ialah 500 Hz. Jangan lupa masukkan unit. Dan jawapan akhirnya panjang gelombang adalah dalam meter, 0.5 meter. Okey, boleh belajar? So kat sini dapat 1 markah, sini dapat 1 lagi markah. So total 2 markah. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada? Ada soalan tak? Tak ada? Okey, tak ada Kita tengok seterusnya. Soalan seterusnya, satu sifat gelombang radio. Yang ni dah keluar semasa soalan percubaan negeri Johor yang saya buat. Soalan Johor punya. Okey. So, jawapan dia ada banyak. Pilihlah satu. Pilih satu
Sifat gelombang radio, okey, bergerak dengan kelajuan cahaya atau boleh bergerak melalui vacuum, dapat dipantulkan atau boleh dipantulkan dan tidak mudah dihalang oleh objek lain. Pilih satu sahaja. Okey, pilih satu ciri sahaja, awak akan dapat satu markah. Okey? Boleh belajar? Okey, so untuk soalan bahagian A dan bahagian B, kita dah habis dah tamat untuk hari ini. Untuk next class, cikgu akan bincang soalan esei